Soalan? Boleh. Silakan. COVID-19, penangguhan ibadat haji tahun ini adalah satu rahmat kasih sayang daripada Allah SWT. Ada satu kata-kata ulama sufi, Ibni Athaillah Al-Sakandari, Rahmatullah alaih. seseorang yang menyangka sifat kasih sayang Allah terpisah dengan takdirnya, maka itu adalah kerana pendeknya penglihatan akal dan pendeknya mata hati seseorang. Soalan saya, apa maksud kata-kata Ibnu Athaillah ini, Ustaz? Pendeknya penglihatan akal, pendeknya mata hati seseorang. Jazakumullah ahsanal jazak. Boleh saya tahu nama ayah anda? Boleh saya tahu nama ayah anda? Haji Sami'an. Haji Sami'an. Cantik. Pengarang kitab Al-Hikam, Alimul Allamah, Al-Alimul Allamah, Al-Imamul Akbar, Ibnu Athaillah Sakandari, rahmatullah alaih. Dia menyatakan bahawa jika kita memisahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang dan sebagainya, dia kata apa? Pendeknya penglihatan pandangan mata hatinya dan pendeknya penglihatan pikirannya. Bahkan bukan itu saja, segala-galanya jadi sinting, cangkat. Orang sini sebut very shallow. Very shallow tu maksudnya tak mendalam, sangat singkat. Kenapa? Kerana saya kisahkan satu hal. Dengar elok-elok. Hadirin rahimakumullah. Satu ketika Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajahahu, sepupu Nabi, orang yang pertama sebenarnya di kalangan laki-laki yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tak mengambil kira tua ke muda ke apa, dia yang pertama laki-laki. Yang pertama perempuan Sayyidah Khadijatul Kubra, penulis wahyu Nabi, setiausaha Nabi, Al-Harith ataupun penjaga Nabi yang Nabi tidur, hingga ada satu tiang nama Ustuan Al-Harith di Raudah. Satu ketika dia nak pergi jihad fi sabilillah, Nabi tidak izinkan dia pergi. Baik, macam mana nak kaitkan dengan benda tadi? Kita nak main rumah Allah, Baitillahil Haram, tapi tak boleh pergi. Sedangkan Quran kata wa'adzim fin nasi bil hajj, suruh manusia dengan buat satu benda, urusannya ialah apa? Berhaji. Ya'tuka rijala, akan datang hak jenis orang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada hak naik unta yang kuih kering. Min kulli fajjin amiq, daripada segala genak pelusuk muka bumi Allah SWT. Tahun ni tak boleh pergi. Cerita tadi dengar elok-elok. Bila Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, bagilah aku pergi, Nabi kata, tak, duduk di Madinah dan jaga Madinah ni, hang jadi pengganti aku di Madinah. Bukan Sayyidina Ali saja, sahabat-sahabat yang lain pun Rasulullah pernah buat macam tu. Tapi ni cerita Sayyidina Ali kata, aku nak pergi perang. Ya Rasulullah, aku tak pernah tinggalkan engkau dalam perang. Nabi kata, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adakah wahai Ali engkau tak redha, perkataan tu, adakah engkau tidak redha bahawa kedudukanmu dengan aku ni seperti mana kedudukan Harun di sisi Musa? Sambungan hadis itu mafhum, hanya saja tak ada nabi lah, la nabi ya ba'di, tak ada nabi lah lepas aku. Tapi aku nak bagi tahu kedudukan engkau ni. Tak pergi, tapi dapat redha Allah. Bahkan duduknya seperti Harun dengan Musa alaihi wassalam. Kita hari ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari nak bawa supaya kita melihat dengan qalb, kita melihat dengan alb. Apa dia tu? Mata qalbu.
Ini yang disebut sebagai ulul albab, orang yang ada kesempurnaan akal fikiran, bukannya kurang seperti yang diusik, yang disentuh perasaannya oleh Ibnu Athaillah Sekandari rahmatullah alaihi tadi. Kita akan rasa bahawa Tuhan tak suka kita, Tuhan benci kita, Tuhan hukum kita, Tuhan hina kita. Allahu Akbar. Sayyidina Ali tadi, adakah Nabi bencinya, Nabi hina dia, Nabi tak suka dia? Tak. Ada tugas Nabi nak bagi, jaga Madinah. Kita duduk di sini, apa kerja yang kita kena buat? Jaga kita, sama-sama kita, jaga agama kita, jaga akidah kita, jaga syariah kita, jaga akhlak kita, jaga masyarakat kita, jaga emosi kita, jaga fizikal kita, jaga kerohanian kita, jaga intelektual kita, jaga segala-gala yang kita kena jaga. Kita tidak tahu apa yang ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala pada keghaiban yang Allah Maha tahu. Kita rasa kita sihat, kita rasa orang lain pun sihat. Kita tak tahu adakah kita ni, adakah kita nak menyesal besok hari? Tak ada gunanya. Hadirin rahimakumullah, itulah yang kita kata redha, terima, beriman, qada dan qadar. Wa imma dia khair ataupun syar, dia baik ke dia buruk ke? Buruk tu pada kita yang memandang buruk. Saya bagi contoh lagi, ini kes yang banyak berlaku. Antaranya sahabat kami yang buat kerja dakwah tabligh, dia terlepas kereta api. Terlepas kereta api, dia pun serabut kepala. Aduh, dia kata dah lah janji dengan jemaah di satu tempat lagi bahawa mereka akan tiba dan jemaah ni akan sambut dan sebagainya. Terlepas kereta api itu bukan kerana mereka sengaja lambat, tak. Bas yang mereka naik untuk nak sampai di stesen kereta api rosak, beyond our control, kata orang Bandar Senawang. Tak boleh kawal. Sampai masing-masing tepuk dahi. Habis dah. Suka tak? Tak suka. Janji dah mungkir dah satu bab. Apa dia kata? Dia pun bagi tahu kawan-kawan dia. Kita tanya ketua kita, amir kita, dia nak kata apa? Jadi bangkitlah seorang sahabat ni yang jadi ketua, dia kata gini, dalam qada qadar Allah Ta'ala ni ada yang kita nampak tak baik, tapi kita kena lihat dengan mata kalbu kita, hujung itu ada kebaikan yang tersembunyi dan rahasia. Kita akan fikir, tapi pikiran kita tak akan sampai. Mereka pun duduklah bermalam di situ. Sebab apa? Train berikutnya esok pagi. Bukan zaman sekarang ni sejam tak ada. Tidak lama selepas itu, dalam 6-7 jam, sampailah khabar bahawa kereta api yang patut mereka naik tergelincir dan nombor gerabak yang patut mereka duduk, penumpangnya meninggal dunia. Inilah yang Sayyidina Umar sebut, jom, kata dia, ketika dia nak masuk Syam, orang tak bagi masuk. Sahabat kata jom masuk, takut apa takdir. Sahabat, tiba-tiba seorang sahabat kata, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, aku biasa dengar Nabi kata satu tempat ada wabak penyakit, orang yang dalam tu jangan keluar, orang luar jangan masuk. Okey, Sayyidina Umar nak ikutlah yang kawan ni sebut, sebab ni hadis Nabi. Ada lagi kawan lain pula kata, wahai Umar, adakah kau ingin lari daripada takdir Allah yang Allah Ta'ala dah tetapkan? Kalau nak mati, mati juga di Syam. Indah jawapan Sayyidina Umar. Dia kata apa? Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kita nak berpindah daripada satu takdir ke takdir yang lain. Sebab itu saya quote satu ayat penutup jawab soalan ni. Soalan ni kebat ni, kemahiran berfikir arah tinggi, jenuh parah nak jawab. Sebab Ibnu Athaillah Sekandari dia karang Al-Hikam, kitab tasawuf. Jangan duk kata kitab akidah, kitab tasawuf, dia bahasa tinggi. Tazkiyatun nafs, kaitan dengan kejiwaan. Baik, hadirin rahimakumullah, surah Ali Imran, saudara Huzaimi, saudara saya, ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Sesungguh-sungguhnya dalam penciptaan segala jenis penciptaan langit dan bumi, bukan cerita langit je, isi langit, planet, bintang, komet, segalanya yang di langit, wal ard, dan di bumi, hak kita nampak atas muka bumi, yang duduk dalam bumi, yang duduk dalam gunung ganang, ilmu, segala ilmu, geologi dan sebagainya, tumbuhan, botani, cerita tentang haiwan lagi, cerita tentang zoologi, macam-macam segala logi-logi ni. Waqtilafil laili wan nahar, selisih berlaku siang malam. Kita jangan duk ingat malam-malam terus, dah ada senja di celah-celah tu. Kita jangan duk ingat ada siang, dah ada waktu fajar pada waktu tu. La ayat, sungguh-sungguh ada tanda kebesaran Allah li ulil albab, untuk orang yang ada kesempurnaan akal fikiran, orang yang pintar bahasanya. Ulu yang ada, al albab kesempurnaan akal, fikiran, ilmu, pengetahuan. Bukan albab pintu, al-albab. Faham tu? Ada dua alif lam. Al-albab. Albab pintu. Buang alif lam jadi babun. Bukan babun beruk tu. Babun nakirah, isim nakirah, pintu. Al-albab isim ma'rifah, orang-orang yang sempurna akal fikirannya. Buang alif lam jadi al-babun. Ha tu. Orang siapa orang ini? Ini Ibnu Athaillah Sakandari, dia hurai dalam bentuk ayat yang sangat indah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 191 surah Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ni dia ulul albab. Allah Ta'ala jawab, mereka itu orang yang sentiasa ingat Allah, berfikir, yatafakkaruna, duk fikir kenapa Allah Ta'ala buat langit, pasal apa buat bumi, pasal apa buat coronavirus, bagi izin. Kalaulah orang kata coronavirus ni ciptaan manusia, tak apa, katalah, tapi izin siapa yang bagi jadi? Kita buat program malam ni, kalau Allah tak bagi izin, tak boleh bercakap saya. Asbab buat program, Allah bagi rahmat, izin bercakap, bolehlah bercakap. Ada orang datang mau dengar, alhamdulillah, dakwah yang cukup Allah permudahkan. Ulul albab ni dia duk fikir, tak boleh faham pasal apa tak boleh buat haji. Sampai ke sudah tak erti. Tak erti, tak boleh fikir dah. Tak tahu dah pasal apa. Penyakit yang cukup dahsyat ni, yang terkini pula datang mai satu kajian, tapi orang duk takut-takut nak reveal kajian. Apa dia? Airborne virus. Ni duduk dalam udara. Hadirin rahimakumullah. Mai pula satu kajian, kalau kita orang tu pembawa, kita pakai penutup, risiko dia pembawa, kita pakai penutup, risiko dia 75%. Dia pembawa, dia pakai penutup, dia bergejala, kita tak pakai, kita sihat afiat, risiko dia 15%. Satu lagi pula kajian, dia kata apa? Pembawa pun tutup muka, kita sihat pun tutup, pakai pelitup muka, risikonya 1.5%. Duk kaji lagi ni, tak jumpa lagi. Vaksin pun tak jumpa lagi. Tapi celah-celah duk kaji tu, pasal apa tak boleh pergi Mekah juga. Dia mai satu perasaan hatta elok. Apa dia tu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapa dia tu? Al-Khannas, setan, iblis. Ada manusia, ada jin. Manusia ni hadut bisik, hadut kata terus terang kat kita ni, hang tahu dak ni, hang tahu dak ni, takdir tu macam-macam, tapi tak faham benar arti sebenar takdir. Dak, dia buang semua itu. Dia angkat tangan, kerja dia angkat tangan. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, kau tak buat semua ni, kau bagi izin jadi semua ni batila, sia-sia.
without any purpose, kata orang sini. Tak buat semua ni, tak ada tujuan. Pasal apa jadi coronavirus COVID-19, kabuh nama apa pun saja-saja aku. No, Allah Ta'ala tak buat ni sia-sia. Tapi manusia tak boleh fikir dah, tak boleh nak capai dah. Takdir ni tiba, tapi manusia tak boleh faham. Akhirnya dia kata, faqina azaban nar, subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami angkat tangan dah, surrender, tak erti dah, tak ada ilmu dah bagi kami. Faqina azaban nar, hindarilah kami daripada azab api neraka-Mu. Kenapa? Tak mau komplain Tuhan, tak tahu sebab apa komplain Tuhan, tak mau pertikai kenapa Tuhan buat macam ni, sebab kita tak tahu kenapa Tuhan buat macam tu. Dan segala ilmu pengetahuan yang kita balikkan, ya Allah, kami beriman dengan Kau, la syak wala raib, kami tak ada syak, tak ada ragu-ragu. Bolehkah jawapan tu? Boleh. Panjang juga. Minta maaf sebab Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam dia, tak sebarang orang boleh mengajar dan tak sebarang orang boleh mengaji. Bahasanya yang disebut tadi memerlukan kesungguhan minda kita mencernakan, kena guna segala enzim yang ada. Dan enzim ini, ya, katalis ini, dia bukan benda yang sintetik, dia benda yang organik, benda yang natural, benda yang asli. Maka asli itu perlukan apa? Kesucian jiwa untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata pujangga arifun billah, dia kata apa? Man arafa nafsahu, barang siapa yang dah kenal diri dia, aku ni siapa, aku ni hamba Allah, faqad arafa rabbahu, dia kenallah Tuhannya, maka jadi seorang hamba taat dan patuhlah pada Tuhannya. Wallahu ta'ala.